السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين الحكمة، وافتح علينا من لدنا علما، كما فتحنا بسيد النبي بحق طه أبي الكونين وجد الحسنين أبي الباط والقسيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ya Nabi Muhammad, bahawasanya inilah jalanku menyeru manusia kepada Allah di atas dalil yang sangat nyata, mata hati basirah. Aku dan para pengikut aku Maha suci Allah, bahawasanya bukanlah kami ini daripada orang yang musyrik. Sadaqallahu maulana al-azim. Namanya jutaan dan ribuan terima kasih kepada saudara pengurusi, Tuan Imam Al-Fadhil Ustaz dan pihak Masjid Sultan Ismail. Betul tak nama? Masjid Sultan Ismail UTM, University Teknologi Malaysia, University Teknologi Malaysia, dan Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group ARG, yang sudi menganjurkan pertemuan silaturahmi kita pada malam ni. Saya pada malam ni suara sudah serak, sudah kehabisan suara. Kerana pagi tadi 2 tempat dah kena, 2 tempat dah ceramah tempat budak-budak. Jadi budak-budak ni tak boleh macam cakap begini, biasa gini. Nanti naik atas kipas, panjat atas lapu, main. Terpaksa kena melau, menepik dan berteriak sampai habis suara-suara. Nak guna malam ni pun ada sikit-sikit lagi ni. Jadi saya mohon maaf lah kepada saudara-saudari sekalian sekiranya suara ni mengganggu dan tidak memuaskan hati saudara-saudari sekalian. Baik. Pertama sekalinya, sama-samalah kita merasakan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala mentakdirkan kita azali lagi tanpa ada sepakatan dengan siapa-siapa. Kerana kita belajar akidah, satu daripada rukun iman, percaya, yakin dengan qada dan qadar. Bila sebut kata qada, bagi kita orang ahli sunnah wal jamaah mazhab asy-syairah, bila sebut kata qada dan qadar, qada kena kepada ta'alluq suluhi qadim bagi sifat iradat, dan qadar kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat qudrat. Bagi saudara kita mazhab Maturidiyah dan kedua-dua tu ahli sunnah wal jamaah, qada kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat qudrat, dan qadar ta'alluq suluhi qadim bagi sifat iradah. Ni orang panggil apa?
khilaf lafzi. Nah, khilaf furu'ul aqaid, furu' cabang-cabang akidah. Khilaf bahaya tak bahaya. Nah ni khilaf sama 50 sen. 50 sen tahu 50 sen. Nak 50 sen duit. Samah tahu samah. Orang Johor tahu tak samah? Samah tahu orang Johor. Samah ni 50 sen lah. Tapi lorak Kelantan. Nah, orang Kelantan panggil 50 sen ni samah. Nah, orang Johor apa ada? Ada panggilan khusus tak? 50 sen. Tak ada 50 sen lah kan. Orang Kelantan sama. Jadi kalau kita balas sama 50 sen ni bodoh lah. Hei, sama. 50 sen kata ni. Sama. 50 sen. Bodoh sungguh. Hak tu lah. Benda sama. Ini orang panggil khilaf lafzi. Nah, tak mengapa. Maka kita belajar dalam akidah tiap benda yang Allah Ta'ala jadikan sekarang, benda yang Allah Ta'ala tentu sedia kala. Sebenar apa yang benda berlaku sekarang ni, Allah Ta'ala tertudah azali lagi. Sebanyak mana makhluk dia, baik buruk makhluk dia, jodoh temuan makhluk dia. Nah itu ni, sedia kala, azali maksudnya. Tak pakat dengan siapa-siapa. Tuhan semata-mata kun hizza, dia so Tika tu dia tentu dah. Nah, dalam banyak-banyak perkara yang dia tentu, satu daripadanya kita. Dan benda yang dia tentu pada kita sekarang ni ialah kita ni orang mukmin. Nah, ada ni. Satu daripada nikmat yang Allah Taala anugerahkan dengan sifat nama Allah Taala yang Rahim, Al-Munaimu bidaqaiqin ni'ami. Tuhan yang menganugerahkan segala nikmat yang tidak nampak dengan mata kasar. Apa? Nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, yakni nikmat agama. Ada ni, nikmat besar. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tidak luput pada lidah Nabi selesai daripada sembahyang, Nabi akan kata alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Nah, Allah mujurnya maksud gitu. Nah, segala kepujian ni tembuh ke Tuhan belaka. Allah Tuhan mana? Allah yang menganugerahkan nikmat iman dan Islam. Nah, dan kedua-dua nikmat itu seagung-agung nikmat. Wa kafa bihima minan ni'mah, cukup bagi kami nikmat iman dan Islam. Nah, besar nikmat iman Islam ni. Nah, ni. Nikmat iman dan Islam. Apa? Dua rukun yang utama daripada tiga rukun dalam agama. Sebut kata agama, maka rukunnya tiga. Iman, Islam dan ihsan. Nah, ihsan itu sendiri kesempurnaan bagi kedua rukun tadi. Apa iman? Percaya. Nah, iman percaya. Percaya bagaimana? Al-jazmu mutabaqatu lil haqqi an dalil. Jazam putus, tidak terima. Nah, sebelah lawan bagi yakin. Nah, ni yakin apa makna yakin? Nah, ma la yahtamilun naqid, tak terima sebelah lawan 100%. Tak terima syak, tak terima zan, tak terima waham. Syak idrakut tarafain minas sawa, mendapat dua tepi yang bersamaan 50-50. Nah, sama berat. Tuhan ada ke tak? Boleh jadi ada. Nak kata ada, tak pernah tengok. Nak kata tak ada, orang kata ada belaka. Nah, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Berat mana? Sama berat. Ni orang panggil syak. Nah, syak. Nah, sama berat 50-50. Apa hukumnya? Tak beriman. Nah, tak sah iman, takdir mati, kekal neraka.
Atau zan idrakut tarafain minar rajah, mendapat salah satu daripada dua tepi hati kita ni yang berat. Berat Tuhan tak ada. Kenapa? Tak pernah tengok Tuhan. 5 kali sehari semayang tak pernah nampak Tuhan. Nah, orang panggil apa? Zan kut sebelah Tuhan tidak ada, waham kut sebelah Tuhan ada. Tapi boleh jadi ada, kerana orang semua kata ada, kebanyakannya. Tu orang panggil apa? Zan. Waham idrakut tarafain minal marjuh, mendapat dua tepi hati kita yang ringan, sama ada kod sebalik isbat atau kod sebelah nafi. Maka syak, zan, waham mardudun, tak terima dalam agama, tidak dipanggil mukmin. Takdir mati, Allah Ta'ala utuh malaikat muka nakir tanya, man rabbuka? Nak, siapa Tuhanmu? Nak jawab sepatah Allahu Rabbi Rabbi Allah, tak boleh. Nah, walaupun kita hafal, tak ada ni hafal dah. Nah, orang tanya, oh mana dak hari semayang lah ni? Oh, yang kata hafal dah Allahu Rabbi Rabbi Allah Muhammadun Nabi. Nah, ingat dah mayawak apa? Tak ada ni. Maka boleh jawab bukan dengan hafal. Nah, bukan dengan mengingat, bukan dengan ni, nah, tapi dengan ni, bukan dengan ni, tapi dengan ni. Nak jawab Allahu Rabbi Rabbi Allah sepatah bukan mudah. Nah, sebagaimana kita makan nasi tengah hari tadi, lauk tom yam, nah, lauk sup ayam. Orang tanya kita makan apa lauk? Nah, lunch tengah hari tadi tom yam. Senang tak jawab? Senang. Tom yam, 2 patah lah. Tapi cuba tanya orang yang nak siapkan makanan lauk tom yam tu, lama mana duduk dapur masak? Lama tak? Lama. Tak tahu ni, koyok bawang lagi, panah dapur lagi, cuci ayam lagi, dah ni tumis lagi. Nak boleh kau siap lauk yang kita kata tom yam. Begitulah iman, senang ditutur. Mu beriman? Oh beriman. Ni. Nah, mu percaya? Percaya. Senang lidah kata. Orang Arab dulu pun begitu juga. Masuk Islam, kami beriman. Tuhan kata qalatil a'rabu amanna. Kata orang Arab bila mereka masuk Islam, kami beriman. Qul, kata hai Nabi Muhammad, lam tu'minu, jangan kata mu beriman, walakin qulu aslamna, tapi katalah mu baru Islam. Kenapa? Karena Islam dan iman takrifnya bila sebut serentak iman dan Islam, definisi takrifnya lain-lain. Nah ni lain-lain. Iza jatama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Bila benda ni duduk sekali, maksud lain-lain, tak sama. Bila benda ni sebut satu-satu saja, hei orang beriman, hei orang Islam, maka maksudnya sama. Hei orang beriman ialah orang Islam, hei orang Islam itulah orang beriman. Tapi bila kita sebut sekali iman dan Islam, maksudnya lain, tak sama. Kan ni? Tak sama. Islam tab'an li abawai au nutqu bisyahadatain, ikut salah seorang daripada dua ibu bapa. Nah, salah seorang daripada ibu bapa Islam, anak belum balik, automatik Islam. Automatik Islam. Orang panggil Islam keturunan, Islam baka. Apatah lagi kita bukan setakat dua ibu bapa, salah seorang daripada dua ibu bapa. Nah, sejak daripada tok nenek lagi Islam. Alhamdulillah, kita Islam dengan senang, iaitu taba'an li abawai, ikut dua ibu bapa. Ataupun saudara-saudara kita daripada agama Kristian, Buddha, Hindu. Nah, bila sampai afaman syarah Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih, Tuhan capak nur hidayah dalam hati mereka. Nutqis syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap 2 kalimah syahadat. Wa iqrari ahkamillahi ta'ala, dan mengakui segala hukum Allah Ta'ala bid-darurah, yang senang untuk dimengertikannya, untuk senang difahami. Tak perlu fikir dalam-dalam, belajar lama-lama untuk erti satu hukum ni. Mana? Sembahyang wajib, puasa wajib, nak haji ke Mekah wajib, zakat wajib, ni nikah sunat. Apa lagi? Jual beli halal. Ni zina haram, riba haram, judi haram, minum arak haram, daging babi haram, daging anjing haram. Secara mudah, latas, hukumnya sangat latas, sehingga orang bukan Islam pun mengerti. Orang Islam pun tahu, orang Islam wajib, orang bukan Islam pun tahu, orang Islam wajib puasa bulan Ramadan. Oh, you tak puasa ya, 12 hari you makan ya. Orang kafir pun tahu. Hukum ni dia akui, wajib tutup aurat wajib, walau kana lam ya'mal, sekalipun dia sendiri tidak beramal. Tak pernah mayang, tak pernah mayang. Orang tanya mana tak mayang? Sembahyang wajib, wajib. Aqimus salah. Ayat Quran lalu. Tak pernah puasa. Mana mu tak puasa? Wajib puasa, rukun Islam. Rukun Islam. Jangan tak puasa, haram, dosa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala. Ayat Quran tu. Dah guana mu bahib zina ni. Haram tidak, Allah haram, memang haram, tak boleh. Aku tahu dosa, wala taqrabuz zina. Ayat Quran tu mulut. Tapi dia sendiri tak beramal. Maka kita orang ahli sunnah wal jamaah mendefinisikan Islamnya begitu, tapi pembahagiannya lain. Itu orang panggil apa? Islam fasiq, Islam khuruju an ta'atillah. Itu Islam, sebatas itu saja Islam. Selain daripada itu, kita dikira Islamnya dengan iman. Islam sekadar ikut pada zahir seorang. Lidah dia mengaku Islam, Islam cukup. Okey, beres. Sebab itulah kita belajar bab-bab fiqh semua syarat atau rukun syarat. Syarat sah pada ibadat kebanyakannya Islam. Betul tak? Syarat sah semaya Islam. Syarat wajib semaya Islam. Kalau orang belajar syarat wajib semaya iman. Pelik. Syarat sah semaya ada berapa dah? Syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang 9, syarat wajib sembahyang 5. Ni daripada tu ada Islam, satu daripada syarat wajib dan sah sembahyang Islam. Kenapa tak letak iman? Syarat sah zabih sembelihan Islam, tidak letak iman. Betul tak? Kenapa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menghendaki kita mudah, tak ambuh bagi kita susah. Sebab itulah rukun-rukun dibilang oleh fuqaha, syarat-syarat sah ibadat Islam, tidak iman. Nanti susah nak beli daging, nak beli ayam, nanti panjang beratur. Kenapa? Syarat sah pada sembelih iman. Walau nama dia Abu, Umar, Zaid, Khalid, Abdullah, Somad, tak kira nama Islam pun, nak beli kena tanya dulu, Allah wujud tak? Allah kidam tak? Allah bakar tak? Allah mukhalafah tak? Beningnya orang jual lembu, jual daging lembu. Beningnya orang jual ayam. Mana mari nak beli ayam, kau nak main ngaji sifat 20? Betul tak? Kenapa? Kalau syarat ibadat itu iman. Maka sebab itulah Allah Ta'ala ni sangat kasih belah pada hamba. Dan ulama fuqaha kita pun bilang syarat sah pada ibadat Islam. Apa Islam? Terima zahir seorang. Inqiyaduz zahir, terima zahir. Mana? Pada lidahnya kata Islam, Islam
Nah, dia mengucap dua kalimah syahadat Islam. Tok nenek dia Islam, dia nama Islam, Islam senang Islam. Yang payahnya apa? Iman. Nah, kenapa iman payah? Karena tak ada. Pertama syarat iman jazm, al-jazm, yakin. Ma la yahtamilun naqid, tak terima sebelah lawan bagi yakin. Syak, zan, waham, sebagaimana ta'rif tadi yang diberi tadi. Yang kedua, walau yakin sahaja belum dipanggil iman. Nah, orang Kristian yakin, orang Yahudi yakin, sanggup mati kena sebelah, sanggup perang. Nah, berapa puluh tahun dah perang salib. Nah, kenapa? Karena yakin. Tapi keyakinannya tidak mutabaqatul lil waqi', tidak benar, tidak sepakat. Nah, tidak betul. Nah, tidak sepakat dengan benda yang sebenar. Nah, tidak muwafiqul lil haqqi, maka tidak dikatakan iman. Nah, tidak dikatakan ini iman. Begitu juga pegang Quran sunnah. Nah, pegang Quran sunnah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Nabi Muhammad, huwa, dia Allah, seorang laki-laki. Betul tak? Huwa dhamir seorang laki-laki. Dia pegang dengan Quran. Allah ni lelaki. Mana dalil? Qul huwallahu ahad. Quran juga. Tak? Bukan pegang benda lain. Dalilnya Quran. Tapi ternyata membawa kesesatan. Nah, dah Nabi kata la taftariqu ummati ala taraktu fikum amrayni lam tadillu abada in tamassaktum bihima kitab Allah. Betul tak? Aku tinggal kamu dua perkara. Selagi mana kamu berpegang dua perkara ni, tidak akan sesat sampai bila-bila. Satu daripadanya Quran, kitab Allah. Dah pegang ni. Mana? Allah Ta'ala itu ialah laki-laki. Dalilnya mana? Huwallah, dhamir pada muzakkar. Ni huwa. Betul tak pegangan itu? Betul Tuhan laki? Dah kalau bukan laki puan? Dah juga dah. Boleh kata? Tak boleh kata. Al-ajzu 'anil ma'rifati ma'rifatun. Lemah daripada mengenal itulah orang panggil kenal Allah. Betul tak? Lemah daripada kenal itulah kenal Allah. Nah, laki bukan, puan bukan, gerak bukan, diam bukan. Nah, gerak pun tak, diam pun tak Tuhan. Ayat Quran boleh mari belaka. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, gerak Tuhan. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Tuhan engkau dan malaikat bersaf-saf. Sebut kata jaa yaji'u, bergerak. Betul tak? Bergerak. Oh, Tuhan bergerak. Bila bergerak mesti ada diam. Oh, Tuhan ada gerak, ada diam. Kita orang ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah, mujurlah Allah Ta'ala menakdirkan kita, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam intiqal 1400 tahun lebih, tapi Nabi tinggalkan ahli keluarga Nabi, iaitu siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itulah keluarga Nabi yang makan pusaka ilmu daripada Nabi. Karena Nabi lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Nabi tidak tinggal dinar dirham. Nabi tinggal apa? Ilmu. Betul tak? Ilmu. Maka sebab itulah alim ulama inilah orang yang memahami ilmu. Al-ulama'i ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulama umat aku ini seumpama nabi-nabi pada Bani Israel. Lalu lahirlah daripada zaman salafun salih alim ulama kita di kurun yang Nabi sebut khairul quruni qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Lahirlah bintang-bintang, bulan-bulan yang cahayanya bergemerlapan sampai sekarang masih lagi kita kenal nama mereka sebagai bintang dalam agama Islam.
Mana? Di dalam usuluddin, di dalam akidah, di dalam ma'rifah, di dalam tauhid, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan orang-orang yang mengikut mereka itu. Daripada Imam Haramain Al-Imam Baqillani, Abu Bakar Al-Baqillani, Al-Imam Hujjatul Islam Ghazali, dan ramai alim ulama kita ikut dua mazhab ini. Mana? Yang kemudiannya dipanggil Asy'ariyah dan dipanggil Maturidiyah. Sehingga kata Imam Zabidi dalam kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin, syarah bagi Ihya Ulumuddin, idza utliqa ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihim asy'ariyah wal maturidiyah. Begitu juga kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kun asy'ariyan i'tiqadika fa innahu manhalun safiyun 'anil zaighi wal bid'ah wal kufri. Hendaklah kamu berakidah dengan akidah asy'ariyah, kerana akidah itu suci daripada menyeleweng, zindik, kufur, bid'ah dan kekufuran. Itulah asy'ariyah yang bila murid menanya kepada guru kami, Syekhuna Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, bekas mufti Mesir dulu, ya Syekh, kenapa dipanggil asy'ariyah itu ahli sunnah wal jamaah, padahal Nabi bukan asy'ariyah. Nabi tak belajar pun dengan Imam Abul Hasan Asy'ari. Nabi tak belajar pun ilmu tajwid, betul tak? Mana ada ilmu tajwid zaman Nabi? Kata ni hukum lima, izhar, ikhfa, kata ni gapo, iqlaq tak ada. Idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah tak ada. Tak ada pun kuliah maghrib zaman Nabi. Malam ni Nabi berceramah, ada poster Nabi bergambar ceramah kuliah maghrib, tak ada. Hari Ahad malam Isnin Nabi mengajar fiqh. Hari Isnin malam Selasa Nabi mengajar tafsir. Nabi mengajar hadis. Nabi tak baca kitab Sahih Bukhari. Semua tu bid'ah. Bid'ah. Nabi tak belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah. Nabi tidak berakidah dengan akidah Asy'ariyah. Kenapa dipanggil Asy'ariyah ahli sunnah wal jamaah? Jawab guru kami Syekhuna Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, Nabi Adam Asy'ariyah. Dia jawab gila lalu dah. Nabi Nuh Asy'ariyah, Nabi Idris Asy'ariyah, kullum anbiya wal mursalin Asy'ariyah, Nabi Muhammad Asy'ariyah, Imam Syafi'i Asy'ariyah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Asy'ariyah. Tengah budak ni. Berat dah Syekh. Bila masa Nabi Adam ngaji sifat 20, Quran pun tak ada. Ini mereka yang tidak memahami kalam ulama. Apa? Syekh nak bagi tahu ahli sunnah wal jamaah itu bukan pada namanya, tapi pada maknanya, pada isinya, pada benda yang diberpegangkan di dalam dadanya. Itu ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu Al-Quran tak cerita ahli sunnah wal jamaah, betul tak? Tak cerita. Cuba cari satu ayat menunjuk kata ahli sunnah wal jamaah dalam Quran. Cuba tak? Carilah juzuk ke-40, ke-50 pun tak ada. Memang tak ada. Juzuk 30 ya sekat tu ya. Tak ada juzuk 40 pun tak ada. Tak sebut perkataan ahli sunnah wal jamaah dalam Quran, tak ada. Kata lecturer di USIN ni Syiah. Dia katakan anak murid dia, kalau betul ahli sunnah wal jamaah yang benar, cuba datangkan satu ayat dalam Quran menyebut perkataan ahli sunnah wal jamaah. Ada tak? Ada. Syiah 14 tempat. 14 tempat di dalam Quran menyebut perkataan Syiah. Quran Syiah ada sebut dalam Quran apa? Quran ada bila? Zaman Nabi ada. Kalau gitu, tiap-tiap benda yang ada zaman Nabi ialah bukan bid'ah. Syiah bukan bid'ah. Syiah ada zaman Nabi. Kalau ditakrifkan tiap-tiap benda yang tidak ada zaman Nabi ialah bid'ah,
Syiah bukan bid'ah, Syiah ada dalam hadis Nabi pun ada. Nah, Rafidah. Nah, akan datang satu kaum yang mencaci maki sahabatku. La tasubbu ashabi, jangan mencaci maki sahabatku. Nah, lianna ashabi kan nujum, karena sahabat aku seumpama bintang yang bergemerlapan di langit noh. Bi ayyimuh tadaitum ihtadaitum, dengan mana-mana saja bintang yang kamu ikut, nescaya kamu tidak akan sesat, namun akan dapat hidayah. Maka ikut para sahabat. Tak pernah sahabat melaknat sahabat, tak pernah sahabat memaki hamun sahabat. Nah, tak pernah sahabat menyesatkan sahabat, walaupun dalam keadaan berperang. Betul tak? Zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa alaihi salam, zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, perbalahan bukan sahaja katak meja dalam dewan rakyat parlimen, tidak, tapi berbalah sehingga menumpahkan darah. Ghazwatus Siffin, perbalahan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa alaiha salam, nah, dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa alaihi salam, hingga meletuskan peperangan Jamal, nah, peperangan unta. Sahabat berpecah sehingga 3 kelompok. Nah, ada yang memihak pada Sayyidina Ali, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Nah, dan ramai lagi sahabat. Ada yang berpihak pada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, seumpama Al-Amru. Nah, Al-Amru bin Al-As radhiyallahu taala anhu berpihak pada Sayyidina Muawiyah. Dan ada yang tidak berpihak mana-mana. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, tak berpihak mana-mana. Nak mengajar. Ini sahabat aku, ini sahabat aku. Balah apa? Ini. Tak balah. Tidak pernah di dalam satu sirah pun Sayyidina Ali menghukum mereka yang tidak menyokong Sayyidina Ali, tidak bermaaf, kafir, tolak Islam. Kamu sesat tak boleh jawab. Soalan Tuhan tanya, kenapa tak pilih Ali? Kenapa pilih Muawiyah? Kenapa tak pilih kedua-dua? Tak ada. Nah, Sayyidina Muawiyah begitu juga, tak ada. Nah, tidak ada. Kenapa? Karena yarkabul imamah inda ahli sunnati wal jamaah laisa min arkanil iman. Melantik pemimpin, nah, di sisi kita orang ahli sunnah wal jamaah tidak masuk di dalam rukun iman, nah, tetapi masuk dalam syariah. Sebab itu dinamakan siasah syar'iyah, mana berijtihad dengan betul 2 pahala dan salah itu 1 pahala. Nah, selagi mana tidak melampaui batas garis yang digariskan oleh alim ulama kita dalam kitab-kitab fiqh. Habis. Tidak. Bahkan orang yang keluar daripada jemaah Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, ambil Quran, pacak atas kepala tombak, nah, melaungkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa dak laksana hukum Allah, tak kira lah mung Ali menantu Nabi kah, mung Muawiyah penulis wahyu Nabi kah, mung kedua kafir. Nah, tapi Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah membalasnya dengan akhlak yang sangat mulia. Apa? Dipanggil mereka itu khawarij, puak yang keluar. Lembut tak gelaran tu? Lembut tak? Lembut. Keluar, puak keluar tu, biarlah. Maksudnya begitu. Khawarij, puak keluar. Nah, itulah akhlak yang ditunjuk oleh bintang-bintang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia ni. Maka hairan kita sekarang, kamilah ahli sunnah wal jamaah, kamilah orang ahli sunnah wal jamaah, tapi lidahnya basah dengan mentakfirkan ummah. Nah, ni syirik, ni puak kafir, ni puak syirik, ni puak ahli bid'ah dalalah, sesat masuk neraka, musyrik. Nah, tadi belum nak turun tadi, Datuk Najib ada, ayah anda ambolah Datuk Najib. Nampaknya Datuk Najib Perdana Menteri siap. Datuk Najib ayah anda ambo. Dia tunjuk satu video seorang ustaz. Allahu akbar. Dia kata sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tu tak apa lagi dia kata. Tambah pula ya Aba Bakrin, ya Umar, ya Utsman. Nak sebut yang Ali, ya Fatimah ni Syiah Mu'tazilah. Syiah Mu'tazilah. Syirik Syiah. Ini timbul satu kelompok yang hebat nampak pada zahirnya melawani Syiah, tapi tak pandai. Ni lawan Syiah sampai marah orang nama Ali. Nama mu Ali, Syiah kamu. Mu selalu minum tukar Ali, Syiah kamu. Sikit-sikit tukar Ali kacik Fatimah. Tukar Ali kacik Fatimah. Syiah ni. Marah kai tukar Ali kau kacik Fatimah. Ki nama Ali nama Fatimah. Terus dikatakan Syiah. Ini satu kelompok bodoh. Bodoh kat tu. Nah, Syiah begitu juga. Teruk lagi. Nama Aisyah terus bunuh. Tak kira bayi tak bayi, baby tak baby. Ini apa orang panggil? Golongan mutasyaddidun, pelampau, ekstrim dalam beragama. Agama kita bukan agama ekstrim. Nah itu nih, kita ummatan wasata. Nah, ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Kita umat yang wasatiyah, umat yang moderat, umat yang toleransinya tinggi, umat yang sederhana pembawakannya. Maka sebab itulah gambaran ahli sunnah wal jamaah, manhajnya manhajur rahmah, manhajnya manhaj cinta, manhaj menebarkan cinta, kasih dan sayang sesama manusia. Bukan hanya manusia, bahkan setiap penduduk yang ada di atas muka dunia. Nah, kalau kita belajar kitab hadis musalsal bi awwaliyah, guru yang akan ijazah hadis musalsal mesti dia akan ijazah musalsal bi awwaliyah. Mana? Ar-rahimu yarhamukumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayanglah olehmu. Nah, berkasih sayanglah. Nah, dia ni orang yang berkasih sayang ni akan dicintai oleh Allah Ta'ala, yang bersifat dengan kasih sayang. Allah tidak pernah mempertemukan dengan bismillah, nah, dengan mana-mana nama Allah selain daripada Ar-Rahmanir Rahim. Padahal nama Allah banyak, 99. Nah, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir. Tapi Allah pertemukan dalam bismillah hanya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kenapa? Supaya kita tahu ulama anna rahmati ghuliba 'anil ghadabi, bahawasanya cintaku mengalahi daripada kemarahan aku. Sebab tu bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Kasih, Ar-Rahim, yang Maha Sayang. Daripada mana Ar-Rahman Ar-Rahim? Mushtaq, asal masdar perkataannya terbit daripada rahmah. Ar-Rahman Ar-Rahim datang daripada rahmah. Betul tak? Kasih dan sayang datang daripada cinta. Daripada cintalah terbitnya kasih dan sayang. Daripada mana masdar mushtaq, asal perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim? Daripada rahmah. Maka Allah nak kita jadi orang yang menghiasi dada kita dengan cinta dan kasih sayang. Maka itulah manhaj ahli sunnah wal jamaah, manhajur rahmah. Kenapa? Karena Nabi diutuskan untuk alam ini dengan cinta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan engkau hai Muhammad melainkan untuk menebar cinta bagi sekalian alam. Nah, maka liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak diazab mereka itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kerana Nabi Muhammad kita seorang yang rahmah. Maka pokok pangkalnya ahli sunnah wal jamaah itu bukan pada namanya, tapi pada isi di dalamnya. Karena Nabi sendiri, Quran tidak menyebut ahli sunnah wal jamaah. Hadis pun hanya beberapa tempat, seumpama hadis riwayat daripada At-Tabrani, la taftariku ummati ala 73 firqah fawahidun fil jannah wa 72 fil nar. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahli sunnah wal jamaah.
Berpecah umat aku 73 puak, satu puak ke neraka, satu puak ke syurga, 72 puak lagi ke neraka. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Satu puak itu ahli sunnah wal jamaah. Dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi wa ashabi. Nah, alaikum bisawadil a'zam, alaikum bil jamaah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Ini berikhtilaf lafaz sirah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini isyarat daripada Nabi, i'lanun bi khafi, bagi tahu kepada kita secara tersembunyi bahawa ahli sunnah wal jamaah itu ialah pada isinya, pada maknanya. Nah, sebab itulah Al-Imam Sayyiduna Ali Jum'ah hafizahullah Syekhuna, dia kata Nabi Adam Asy'ariyah. Oh, nah itu ni. Nabi Idris Asy'ariyah. Jangan pening. Nah, Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri Asy'ariyah. Jangan pening. Kenapa? Karena Asy'ariyah itu hanya nama, panggilan. Isi di dalamnya sama sahaja, start daripada Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama benda yang dipegang di dalam dada. Sama saja. Walau metodologinya berlain-lainan. Nah, Nabi Isa bukan mengaji Quran, Injil. Nabi Musa Taurat. Nah, Nabi kita Muhammad Quran. Lalu Quran itu jawami'il kalimi, seumpama laut yang luas lagi dalam. Laut luas lagi dalam, bukan orang calang-calang boleh berenang dan menyelam. Betul tak? Setakat pandai berenang biasa-biasa, bolehlah swimming pool. Nah, swimming pool kat perut, kat betih itu boleh No, tengah laut dalam. Nak, memang kajian orang yang mengaji tentang bumi ni, sebenarnya laut lebih dalam daripada daratan. Gunung Everest tu kalau diselam dalam tengah lautan tenggelam. Kenapa? Karena laut ni sangat dalam. Maka Quran dan sunnah seumpama lautan yang dalam itulah. Bukan calang-calang orang boleh menyelam. Mesti kena pandai menyelam, pandai berenang, dan cukup alatnya. Boleh pandai berenang ustaz, beres saya. Menyelam pandai, berenang pandai. Alat ada? Tak ada. Gas tak ada. Spek mata dia tak ada. Kaki itik dia tak ada. Sup dia tak ada. Pakai boxer lah. Pakai boxer tengah laut, dem terjun tengah laut. Mampus. Mati terus. Tak timbul-timbul dah. Memang selam tak timbul-timbul. Kenapa? Tak ada alat walau pandai. Ulama pandai berenang, pandai menyelam, dan cukup alatnya. Cukup alat. Allahu Akbar. Terima kasihlah banyak pada ulama. Dia terjun dalam Quran, gali keluar tubik fiqh, ulama fuqaha. Dia terjun dalam Quran hadis. Naik atas darat buat apa? Ilmu tasawuf. Terjun dalam Quran hadis, naik atas darat pula keluar ilmu usuluddin. Terjun lagi keluar ilmu tafsir. Terjun lagi keluar ilmu hadis. Allah, mujurnya ulama kita menyelam. Kita senang makan yang telah disiap hidang oleh ulama. Siap hidang dah. Hanya orang bodoh yang nak menyelam sendiri. Ni siap dah ada makan gulai ke apa siap dah ni. Sambut. Ni. Cak baju, pakai boxer, pergi berlari tengah pantai. Nak lari berdem menyelam, nak pergi cari sendiri kan. Orang masuk siap gulai dah. Ni orang bodoh. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih pada orang, maka dia tidak berterima kasih pada Allah. Maka satu daripada orang yang tidak berterima kasih kepada orang ialah golongan-golongan yang dipanggil kepada, yang digelar pada mereka Wahabi. Wahabi. Sikit-sikit Wahabi. Tak wujud pun Wahabi lah ni. Mana boleh kita kata benda ada itu tak ada, tak boleh. Tak boleh. Nafi benda tak ada, tak boleh. Sebab tu salah bila kita mengatik, kita mengucap, kita tahlil la ilaha illallah
La ilaha illallah. Ada nafi dan isbatnya. Tiba-tiba yang dinafi itu tidak ada Tuhan apa? Tidak ada Tuhan matahari, Tuhan berhala, Tuhan bintang, Tuhan langit, Tuhan dewa-dewa yang dipercaya oleh orang-orang yang bukan Islam. Tidak ada Tuhan illallah, melainkan Allah. Betul tak nafi begitu? Salah. Kenapa? Karena illa pada la ilaha illallah itu illa muttasil, bukan illa munqati'. Betul tak? Bukan illa munqati'. Apa dia pula ustaz munqati' tak munqati' ni? Ni. Nah, idza mata bani adam in qata'a amalu illa thalatha. Betul tak? Bila mati anak adat putus habis segala amal melainkan 3. Illa situ illa apa? Illa munqati'. Mana? Karena tak ada lam nafi lil jinsi. Betul tak? Idza mata bani adam. Nah, ada idza syartiyah. Apabila mati anak adam. Ada ada idza, tak ada la nafi jins. Nah, maka illa situ illa munqati'. Dah 3 sahaja yang sampai? Tidak. Karena illa sini benda lain-lain. Illa munqati' sebelum pada illa dan selepas daripada illa benda lain-lain. Nah, benda lain-lain. Nabi kata terputus anak ada segala amal melainkan 3. Melainkan 3 tu menanda kata nak terputus semua sekali kah? Tak. 3 ni sahaja ke yang sampai? Tidak. 1. Nah, yang kedua illa salasa. Nabi sebut 3. Kalau gitu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ni orang panggil apa? Ismul adat. Bila ismul adat la mafhumalah, tak boleh nak faham dengan dia. Kaedah ismul adat la mafhumalah. 3 ni jahak siapa kepada orang mati? Tidak. Nah, itu alim ulama kita. Kita ni pandai baca hadis ya. Nah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata ni. Segala amal itu dengan niatnya. Nah, tiap-tiap benda yang diberi pahala dengan niatnya selalu dah. Tu baca terjemahan. Nah, sebab tu maksud lain. Maksud ma yuradu bil lafzi, benda yang dikehendaki oleh lafaz. Adapun la ilaha illallah itu lafaz. Terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah. Tu terjemahan. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah perkataan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Makna, maksud ma yuradu bil lafzi itu lain. Nah, lain. Sebab itulah guru alim ulama kita, tutup guru pondok dulu, mereka sangat cermat. Nah, bila mereka tafsir Quran, mereka akan kata wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Allah Maha tahu, dialah ilmu hak sempurna. Nah, yang sedikit ada ni hak ni jelah boleh tafsirnya. Dan bila mereka nak baca terjemahan, mereka baca qala Allah, gerang baca Quran, terjemahannya. Nah, mafhumnya. Dia tak kata qala Allah, baca ayat Quran maksudnya. Maknanya. Hebat dia orang sekarang kan. Baca ayat Quran maksudnya, mafhumnya, maknanya. Padahal baca terjemahan bukan makna. Kalau makna panjang bahasannya. La ilaha illallah saja tu perlu dibahas betul-betul. Nah, la nafilil jinsi. Nah, ilaha manfiyun illa. Nah, kalau yang di adatu istisna. Nah, Allah mustasna. Tidak ada Tuhan. Tuhan mana yang kita nafi? Kalau nafi Tuhan berhala, Tuhan matahari, itu menafikan Tuhan yang tidak sebenar. Sedangkan ini illa muttasil. Mana illa muttasil? Sebelum pada illa dan selepas daripada illa benda yang sama. Nah, maknanya apa? Kalau kita kata tidak ada Tuhan, mana Tuhan matahari, Tuhan bintang, Tuhan bulan ni tidak ada. Maknanya tidak ada Tuhan yang tidak sebenar, melainkan Allah. Allah Tuhan yang tidak sebenar yang ada.
Jauh pergi tu. Betul tak? Tidak ada Tuhan yang tak sebenar melainkan Allah. Allah Tuhan tidak sebenar yang ada. Kafir tak? Murtad tak? Astaghfirullahalazim. Sebab itulah awwalu wajibun 'alal insani ma'rifatun ilahu bi istisqani. Awal-awal yang diwajib di atas manusia itu mengenal Tuhan yang dia sembah dengan yakin, dengan dalilnya. Nak kenal bagaimana? Kenal dengan tidak kenal. Karena Allah lain sebagaimana makhluk, Khalik lain. Makhluk kaedahnya kita kena cari, jumpa, baru kenal. Allah tak boleh begitu. Kita kena kenal dulu, barulah kalau nak cari pun diizin cari. Mesti berjumpa. Faham tak? Bagi orang faham, nah, ya kan faham. Mesti kena kenal dulu Allah. Kalau terus cari, nak bertaubat ambil tarekah. Zikir Allah. Dan zikirnya. Dalam gelap. Allah. Nampak cahaya mari. Ting cahaya mari. Oh Allah. Ni Allah mari dah ni. Pagi esok tu dia berborok di kedai kopi. Semalam saya berzikir mengatik lama dalam gelap. Allah mari. Bercahaya berkelip-kelip Allah. Dia cari tu. Yang dia jumpa dianggapnya Allah. Padahalnya bukan Allah. Yang berkelip-kelip tu ialah bintang kamar yang pening. Keluar apa? Pening lama sangat berzikir dalam gelap. Allah. Lama sangat berzikir dalam gelap. Sebab tu mesti kenal baru diizin untuk cari Allah. Salik ilallah. Baru wasil wijdan zauq, dapat jumpa Allah, dapat merasai Allah, dapat musyahadah Allah. Kalau tidak kenal Allah, bagaimana nak cari? Imam kata sawu sufufakum. Istau wa'tadilu, betul saf. Matikan handphone. Kita sekarang sedang menghadap Allah, mau sembahyang. Menghadap Allah. Ya Allah, besar sungguh mu. Bagaimanalah tubuhmu? Besar mu ni. Allah ada depan kita ni. Mu sembah siapa tu? Bukan sembah Allah. Menghadap ke mana kiblat? Ke Baitullah. Rumah Allah. Rumah Allah. Kecil sangat rumah Allah ni. Petok bersatu je. Zuhud sungguh Allah. Dua apa? Tahu dalam tu. Rumah Allah. Ni. Bila berdoa pula ke langit. Betul tak? Tidak kata ke Kaabah. Kiblat sembahyang ke Kaabah. Kiblat doa ke langit. Tidak kata auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Mana tu imam pelik tu? Kaabah ngadap Kaabah. Saat yang paling hampir di antara kita dengan Allah sabda Nabi, saat kita sujud. Dalam bumi pula Allah. Dekat Allah dalam bumi. Begitu juga ayat Quran datang dengan penuh dengan pelbagai lafaz. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami dekat denganmu lebih daripada urat di tekak kamu lagi. Nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami dekat denganmu tapi kamu tak nampak. Fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, di situlah ada zat Allah. Banyak Allah, hadap situ Allah, hadap sini Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kamu berada, dia beserta dengan kamu. Tak dikata dia di mana saja kita berada, dia serta kita. Dalam bilik air pun Tuhan ada. Seorang ada Tuhan. Wa fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan. Dua pula kata ahad. Ini Allah Ta'ala telah sebut banyak lafaz ayat dengan ikhtilaf lafaznya, menunjuk kata umumnya Allah Ta'ala maujudun bila makanin. Allah Ta'ala ada tanpa bertempat, tanpa bergerak, tanpa diam.
dia tidak lelaki, dia tidak perempuan, dia tidak. Jauh tak berjarak, dekat tidak bertempuh. Nah, bersama tidak bersatu, berdua tidak berbilang. Syuhu wahdah fil kasrah, syuhu kasrah fil wahdah. Allah itu Allah. Nah, mari puak-puak Syiah, hulul Allah menyatu dengan hambanya. Kami Allah, Allah kami. Mari puak Mu'tazilah, Allah duduk dengan kita ni, ada di mana-mana sahaja. Mari puak Mujassimah, Allah ada di langit. Nah, ini semua ni akidah-akidah yang menyeleweng daripada akidah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Quran ustaz, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Oh, dalil tu. Ayat tu sah. Ingat. Nah, ayat Quran ni ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat muhkamat, jelas nyata maknanya di sisi orang berilmu, dan orang awam pun boleh memahaminya dengan jelas. Dan wa ukharu mutasyabihat, sebahagiannya ada mutasyabihat, kesamaran, makna majazinya yang kesamaran, makna hakiki tak sama dah. Tuan sebut wajhun, muka ialah anggota, salaf dan khalaf tidak ada kesamaran. Muka makna anggota, mustahil ala Allah. Yang samarnya makna apa? Makna majazi. Nah, dah kalau muka bukan muka anggota, muka makna apa? Salaf. Tak tentu mana-mana makna yang layak dengan Allah. Nah, tafwid, serah pada Allah makna majazinya, ma yaliqu bi jalali, yang layak dengan Allah, Allah tahulah yang mana. Itu salaf. Kebanyakan salaf. Kebanyakan khalaf, mereka menentukan mana-mana makna yang layak dengan Allah, makna majazi. Ini perlu kita faham betul-betul. Jangan pula nanti ada orang nak kata, Wahabi salaf, balah apa dengan Wahabi? Nah, salaf khalaf ni sama je. Nah, sama kepala bapak mu sama. Nah, sungguh kasar sikit. Ni salaf dia tak kata Tuhan ada muka. Salaf kata Tuhan tak ada muka. Dah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Tuhan engkau. Wajah. Nah, kita khalaf tak bening dah. Kalau kita pegang khalaf, wajah situ mana apa? Zat Allah, bukan wajah muka, tidak. Apa? Diitlaqkan juz'i wa iradatil kulli. Tu kaedah dia panggil. Nah, ibarah. Orang belajar nahwu sarah ya tahu benda-benda gini. Ibarat. Nah, balaghah, makni, bayang, badat, majah, mursal, apa semua sekali. Nah, dapat apa Tuhan sebut muka, tak sebut zat. Nah, min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Nah, macam orang nak pergi ke masjid UTM ni lah. Mana masjid UTM? Pocik pergi straight, ada roundabout, pocik masuk pukul 3, lepas tu ada jambatan, pocik jangan lalu ke jambatan, terjun ke air sungai, berenang naik balik, lepas tu ada simpang 4, pocik U-turn balik. Terjun balik dalam sungai, naik balik jambatan tadi, straight tu ada nampak tangga warna biru. Itulah masjid UTM. Dia sebut tangga warna biru. Dia sebut tangga tapi nak masjid dah. Sebut tangga, itlaq juzuk daripada masjid, tapi nak keseluruhan binaan masjid. Itu cakapan biasa. Nah, Tuhan kata wajhun, tapi naknya zat. Nah, salaf kata wajah sini bukan wajah anggota. Dah Tuhan tak ada muka Tuhan. Nah, dah Tuhan sebut wajah sini, bukan muka anggota. Dah apa makna muka sini? Ma yaliqu bi jalali. Tafwid, serah pada Allah yang layaknya. Tak tentu mana-mana mu'rad, mana-mana murad, mana-mana orang panggil ta'wil tafsili, tidak. Ta'wil dengan ijmali. Itu salaf. Nah, khalaf tentu zat. Yadullah, qudratullah, istawla. Nah, itu khalaf. Nah,
Dia tak kata Tuhan duduk, tak serupa duduk kita. Tuhan ada tangan, tak serupa tangan kita. Tuhan ada muka, tak sama muka kita. Itu bukan salaf. Itu salah. Salah. Nah, bukan salaf, salah. Salah memahami. Tak orang kita sekarang ni, oh, itu salaf. Wahabi itu salaf. Salafiyah, salafi. Ingat, itu bukan akidah yang betul, yang sawab. Ahli sunnah wal jamaah, baik salaf atau khalaf, tidak berpegang dengan demikian itu. Baki lagi tajsim mereka membawa pada soreh atau tidak, itu khilaf ulama. Kalau mengatakan tangan seperti tangan aku ni, nak Tuhan ada tangan, macam mana tangan Tuhan? Sama tangan kita, tapi comel, tak kulak macam kita gini, kuku tak panjang, tapi kuku tak ada, ya. Itu tajsiman sarihan. Nah, ijma' ulama kafir, murtad. Nah, bukan ahli Islam. Tapi yang kebanyakannya ialah tangan tak serupa tangan kita, muka tak sama muka kita. Dia nafi, dia isbat, dia nafi. Nah, tak dia kata kalau dia tahlil, nah, dia start dengan illallah, la ilah, la illallah, la balik dia panggil. Kita nafi dulu baru isbat, mereka isbat dulu baru nafi. Ini pelik. Nah, maka kita nafi dulu baru isbat, mereka isbat dulu baru nafi. Tuhan ada tangan tak serupa, Tuhan ada muka tak serupa, maka khilaf alim ulama kita. Nah, jumhur ulama mengatakan mereka ni Islam tapi fasik, ahli bid'ah, mubtadi'. Nah, mereka reka di dalam bab akidah. Sejumlah kecil daripada imam mazhab Hambali, ulama Hanabilah, ulama Hambaliyah, mereka mengkafir terus. Man qala Allahul jismun la kasairil ajsam fahuwa kafirun. Siapa kata Allah berjisim tak sama jisim kita, kafir. Kenapa? Kerana puak ni lahir daripada Hanabilah lah. Nah, sebab tu dalam sejarah dipanggil Mujassimah Hanabilah. Mujassimah ghairu sarah ni kebanyakannya lahir daripada ulama Hanabilah. Maka ulama Hanabilah yang masih lagi ahli sunnah Asy'ariyah Maturidiyah, mereka terus buat keluar fatwa sadduz zara'i, saddul bab, tutup itu kemah keming. Nah, siapa kata Tuhan ada muka tak serupa muka kita pun murtad. Maka kita tak boleh bawa cara tu. Ni tak boleh bawa cara begitu. Nah, nanti terus dikafir-kafirkan semua. Ni kafir, ni kafir, ni kafir. Kita pula yang tidak rahmah. Ni kita pula yang tidak rahmah. Ulama keluar fatwa tak apa. Nah, kerana ada sebab dia nak jaga saddul zara'i, saddul bab. Kita tak ada apa-apa sebab pun, masih lagi boleh menyatakan hukum ini mubtada'. Maka dalam kita diperintah oleh Allah Ta'ala dengan mereka, wajadilhum billati hiya ahsan. Kita berdebatlah dengan cara yang baik, mujadalah dengan penuh akhlak, diskusi dengan penuh ihsan. Nah, itu cara yang dituntut di dalam agama kita. Nah, tak perlu kita kafir-kafirkan mereka. Maka puak ni selain daripada akidah mereka menyalahi daripada ahli sunnah wal jamaah, mereka seiring dengan khawarij dan syiah pada mensyirik dan mengkafirkan ummah. Nah, syiah mengkafirkan. Nah, wallahi demi Allah, dia kata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar kafir, dan mereka yang menyokong Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dipanggil nasibi, nawasib. Nah, kafir, najis, lebih najis daripada anjing, bahkan lebih teruk daripada najis anjing mughallazah. Karena najis anjing, nah, pada zahirnya ahli sunnah wal jamaah ini nasibi, najis pada zahir dan batinnya. Ini teruk juga syiah pun. Nah, mutasyaddidun. Tapi telah dibendung oleh alim ulama kita dengan sikap toleransi, sikap berwaspada dan toleransi, debat dengan cara yang baik. Nah, sebab itulah Syria sekian lama boleh duduk berada di bawah pemerintahan Bashar Assad. Nah, Syiah Nusairiyah, siapa duduk bawah tu? Dr. Ramadan Al-Buti Al-Syahid, ulama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Mufti Hasun, Mustafa Bugha, mana ulama kita duduk di bawah tu? Aman.
Nak damai. Kenapa? Karena kita masih lagi mengharapkan nak keimanan yang sebenar daripada mereka 72 puak ni. Tapi bila timbul Salafi Wahabi Jihadi mencetuskan nak keganasan sentimen mazhab, sebelah ni pun ekstrim, sebelah ni pun ekstrim, maka tercetuslah peperangan. Maka ahli sunnah wal jamaah lah yang menjadi kambing hitamnya. Nah, Dr. Ramadan Al-Buti dibom. Nah, kitab-kitabnya dibakar oleh puak-puak Wahabi. Nah, kenapa? Karena dikatakan Ramadan Al-Buti itu penyokong kezaliman paling kurang, ataupun tasyayyu', mencenderungkan dirinya kepada Syiah. Dibakar kitab fiqh sirah. Nah, bagai-bagai kitab Ramadan Al-Buti dibakar, dihina, dicaci maki. Orang tidak faham ulama. Nah, akhirnya dia yang mendapat syahid, hadiah daripada Allah Ta'ala. Hadiah daripada Allah, dia yang dapat syahid. Waktu balah pula, ni Bashar Assad lah yang buat ni. Gila apa Bashar Assad nak bunuh Ramadan Al-Buti? Ramadan Al-Buti yang membela dia. Kata ni. Nah, macam kita kan ulama kerajaan, mati-matian bela kerajaan. Tiba-tiba Datuk Najib pergi berdiri, dem. Bodoh Datuk Najib Perdana Menteri lah, bukan Datuk Najib ayahanda kita, tidak. Bodoh lah pula Perdana Menteri. Nah, ulama ni ulama kerajaan duk bela dia. Nah, rakyat marah. Tiba-tiba dia pula kita tembak ulama ni. Tengok. Sebab tu yang membunuh Syahid Ramadan Al-Buti, puak-puak pelampau jihadi Salafi ni, Wahabi ni. Jelas, itu memang sangat jelas. Sangat jelas. Begitu juga sekarang berlaku di Yaman. Nah, selain daripada benda politik, isu politik, tapi sentimen mazhab. Maka sebab itulah kita orang ahli sunnah wal jamaah, yang diajar oleh guru kita di Al-Azhar Syarif, baik habaib sekalipun di Yaman, di Hadramaut, kita meletakkan secara wasatiyah, sederhana. Nah ni, sederhana. Siapa kau di satu ketika puak-puak Hizbun Nur, parti Wahabi di Mesir, dia buat muktamar, jemput ulama Saudi, Syekh Arifi ke apa semua. Keluar dah orang panggil hasil daripada muktamar tu, jihad wajib di Syria sebelum di Palestin. Tengok, yang sepatutnya di Palestin. Nah, kerana sana tu jelas nyata sungguh musuh kita ni pandai. Sebab tu Albani yang mengeluarkan fatwa orang Islam yang ada di Palestin wajib kena keluar sedekah free ya, hadiah free begitu ya, tanah air mereka. Ni Albani yang ramai kita duk rojak ni, jabatan-jabatan agama pun bengong enggak. Nah, ada hadis sikit Albani. Ngaji hadis bila Albani? Cuba bawa satu sanad Albani sampai kepada setiap kutubus sittah yang dia duk syarah, dia duduk buat ta'liq ke apa tu, duk takhrij apa semua sekali tu. Mana sanadnya? Tak ada sanad Albani. Mana ni? Tiap takhrij dia pun kadang-kadang berlawan ni. Hadis yang sama duduk tempat lain. Hak ni disahihkannya, hak ni didhaifkannya. Hak pelik sungguh. Pening. Suka hati dia nak dhaif nak sahih. Bahkan Wahabi inilah banyak tahrifkan kitab-kitab alim ulama kita. Satu daripadanya kitab Sahih Bukhari, dibuang hadis. Banyak hadis-hadis Sahih Bukhari dari dalam kitab Sahih Bukhari. Antaranya hadis man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali aku, maka aku isytihar perang dengan dia. Kalau beli cetakan Saudi, tak ada hadis dia, dibuang. Mereka mengkhianati turas ilmu kita. Ini puak-puak Wahabi. Jangan ambil enteng mudah-mudah, jangan. Jangan kata tak ada, ada. Dan negara kita sekarang ni pun bagai-bagai medan mereka masuk untuk menyebarkan dakwah, baik dalam parti politik. Dua-dua pihak parti politik ada. Dalam badan-badan bukan kerajaan NGO ada.
Dalam badan kerajaan sendiri, mufti ke jabatan agama, JAKIM ke, ada. Dalam televisyen, radio, TV ada. Semua ada. Media percetakan, khabar, majalah ada. Dah bagaimana kita nak selamatkan umat? Tak dapat. Melainkan kena serak tekak juga. Kena serak tekak, kena menerangkan bagi orang awam. Tak boleh duk senyap, tak mau cakap, takut orang marah, takut orang kata kita ni duk sibuk nak menyesatkan orang. Tidak. Bukan kita cerita Wahabi Syiah ni kita duk menyesak, sesak. Tidak. Kita menyatakan hukum. Mana-mana orang yang berpegang dengan akidah ni, maka dia sesat. Seorang tu dia tak kenal pun nama Syiah, dia hanya hijab penoreh getah. Tapi bila orang sebut nama Abu Bakar, tui laknatullah, tui laknatullah. Contoh, awak Syiah ke? Apa Syiah? Pizza ke Syiah ni? Roti goreng ke? Mi goreng, mi basah ke Syiah? Dia tak kenal pun nama Syiah. Tapi bila sebut nama Sayyidatuna Aisyah, dia melaknat. Sayyidina Abu Bakar, dia laknat. Dia Syiah walaupun dia tak kenal nama Syiah. Dia mencintai zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kena takak depan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Heran khalifah, bagaimana mu Imam Syafi'i? Orang kata mu Syiah. Imam Syafi'i kata, demi Allah, kalau mencintai ahlul bait Nabi, zuriat Nabi itu Rafidah, Syiah, demi Allah aku ni Syiah, aku Rafidah. Nak kata apa? Syiah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita Syiah. Sebagaimana kebenaran bukan pada nama, kesesatan juga bukan pada nama. Dah dinamakan Syiah, Khawarij, Wahabi, Mujassimah, Mu'tazilah, Murji'ah, ada ni Bahaiyah, tu dinamakan untuk senang kita tahu. Kenapa? Inna syai' la yattadihu illa ba'da ma'rifatil muqabilihi. Sesuatu itu tidak akan nyata melainkan kita kena sebelah lawan dia. Kena laki ciri-cirinya begini, perempuan tentulah tidak. Kena dua belah. Betul tak? Ini kaedah yang kita belajar start daripada sifat 20 lagi. Kita belajar wajibal wujub, istihalatul mustahil. Itu. Timbangan sifat 20 ni, wujubul wajib, istihalatul mustahil. Kita belajar apa? Ada Allah mesti, tidak ada Allah tentu tidak. Sedia Allah sungguh mesti. Baharu Allah tentu tidak. Kekal Allah mesti, yakin, kejap. Mesti tu orang panggil wujub, hukum akal. Binasa Allah tentu tidak. Tentu tidak tu istihalah, hukum akal. Man lam ya'rif ma'nal wujubul aqli wa ma'nal istihalatul aqli wa ma'nal jaizul aqli fahuwa laysa bi'aqilin. Siapa yang tak reti hukum wajib akal, mustahil akal, haram akal ni, orang ni tak ada akal, gila. Fahuwa majnunun. Kena tahu hukum akal. Mana hukum akal? Wujub, istihalah, jawaz. Mesti, tentu tidak, boleh jadi. Itu bahasa Melayunya. Belajar sifat 20 jak dia budak lagi tak faham-faham. Wujub mesti, sungguh. Istihalah tentu tidak. Jawaz boleh jadi, terima dua belah. Ini. Okey. Baik. Bila kita belajar begini, bermakna kita tak belajar Allah Ta'ala tak ada. Orang ada seorang mufti buat menganying. Belajar apa sifat 20? Allah wujud. Wujud artinya ada. Lawan ada, tiada. Dalil ada, alam ini. Allah wujud. Wujud artinya ada. Lawan ada, tak ada. Tadi ada, lepas tu tak ada pula Tuhan. Buat menganjing. Kita tak perlu belajar Tuhan tak ada. Kita belajar Tuhan ada. Bodoh tu ni. Kita bukan belajar Tuhan tak ada, kita belajar Tuhan tak ada dia tu tidak. Lemah dia tu tidak. Pekak dia tu tidak, tuli dia tu tidak, bisu dia tu tidak.
Mesti dia pendengar, dia pelihat, dia nak pekuasa ada. Nah tu ni, dia pekan anda. Ini yang kita belajar. Ni orang-orang sekarang ni dia memperlekeh. Nak mana? Ini alamat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yasubbu nah min ulama salaf, mencaci maki orang-orang dulu. Nah, ulama salafun salih. Mereka dakwa dia salaf, tapi mereka mengkafirkan salafus salih. Ibnu Hajar kafir. Kenapa? Asy'ariyah dikafir-kafirkan. Nah, dikafirkan kenapa? Karena tidak berpegang dengan tauhid yang mereka ajar, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ya, tauhid itu bukan tauhid Wahabi, tauhid kita ahli sunnah, akidah Tahawi, akidah at-Tahawiyah. Nah, tapi mereka gunakan untuk mengkafirkan orang yang bertawassul, orang yang beristighasah, orang yang bertabarruk, orang yang berqasidah memuji Nabi, gapo semua sekali kafir. Kenapa? Mereka ni hanya ada tauhid rububiyah, tak ada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah ni semua orang ada. Tengok pening tak pening? Penyembah berhala tu dipanggil ahli tauhid. Boleh? Kalaulah tauhid, tak perlu Nabi datanglah, dah tauhid dah. Nah, kalau tidak memadai lagi dengan tauhid rububiyah, kenapa soalan muka nakir dalam kubur man rabbuka, bukan man ilahuka? Ditanya dengan rububiyah. Sebab tu kita orang ahli sunnah wal jamaah, uluhiyah rububiyah sama saja. Allah sendiri sebut alhamdulillah uluhiyah, rabbil alamin rububiyah. Sama satu ayat tu ada tak? Jangan dibeza-bezakan. Uluhiyah baru betul, rububiyah tak betul. Sebab tu satu daripada akidah Wahabi, tidak akan ada yang kekal di dalam neraka. Semuanya keluar masuk syurga. Kenapa? Kerana orang musyrik juga ahli tauhid, tapi tauhid rububiyah. Tu belak. Nah, itu satu daripada akidah puak Wahabi. Nah, maka sebab itulah nak cerita babak Wahabi ni panjang dan tidak akan habislah. Nah, nak cerita tentang 72 puak ni panjang. Cukup untuk hari ininya kita kenal siapa ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu ahli sunnah wal jamaah, orang yang mengikut bagi Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, dipanggil Asy'ariyah. Nah, kenapa? Kerana dengan mengikuti ulama begini kita jadi tawadhu'. Ngaji selauk mana ilmu, sedalam mana ilmu, tapi balik masih lagi hormat pada jalanan alim ulama kita. Tidak dikafir-kafirkan, tidak dibidah-bidahkan. Kenapa? Karena menghormati ulama, karena kita terima kasih banyak kepada ulama. Itu tanda tawadhu'. Man izdada ilman lam yazdad wara'an wa tawadhu'an lam yazdad illa bu'dan. Mana-mana orang bertambah ilmu, nah alim, ngaji sejak kecil lagi, nah masuk sekolah Arab, habis sekolah Arab masuk universiti, ambil BA, habis BA, habis MA, habis MA, ambil PhD, habis PhD, XYZ, sambung habis. Nah, banyaknya orang panggil siji dia berjela-jela. Balik pulang ke tanah air ahli musyrik. Orang tahlil bid'ah, sesat masuk neraka. Baca semalam jemaah, sesat masuk neraka. Nah, sifat 20 musyrik, bid'ah, Nabi tak buat, sesat masuk neraka. Semua disesat-sesatkan. Nah, Madad ya Husain sesat. Nah, Madad ya Husain sesat Syiah. Ini semuanya orang panggil orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah tawadhu'nya. Ada ni, takabur dengan alim ulama. Maka tak bertambah apa-apa orang ni, melainkan semakin bu'dan, semakin jauh daripada Allah. Maka kita jangan begitu. Wala ilmu banyak, Quran dalam dada, hadis hafal, bukan setakat arba'in nawawi, kutubus sittah. Nah, tapi ulama kita hormat. Ilmu tajwid jangan kita soyok buku-buku tajwid. Sifat 20 jangan kita soyok buku-buku sifat 20. Nah, kitab fiqh Syafi'i mazhab rukun 13, rukun qauli, fi'li, qalbi. Nah, duk cerita syarat rukun, syarat wajib, syarat sah, tak ada lah kalau Al-Quran ni. Ni. Jangan kita soyok, jangan kata bid'ah. Ilmu tasawuf duk cerita tentang penyakit hati, mazmumah, 10 perkara tahalli sifat mahmudah, takhalli sifat mazmumah. Jangan kita kata ilmu aica, ilmu ayaca, jangan. Nah,
hormati alim ulama. Nah, habis. Jadi kita berhenti setakat tu, kita baca soalan. Soalan pertama, apa itu akidah dan kaitannya dengan amalan kita? Akidah akdun. Nah, asal daripada akdun, ikatan. Akdun, akad nikah tu kata. Akad nikah dah. Dagi akad. Simpul. Akdun. Akidah asal daripada akdun, jamaknya aqaid. Nah, aqaid benda-benda yang kita nak simpul di dalam hati kita. Ngaji satu simpul, ngaji satu sipu. Nah, uluhiyah rububiyah bab ketuhanan. Risalah nubuwah bab kenabian kerasulan. Sama'iyat bab benda yang kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada rukun iman, percaya pada malaikat, kita, hari kiamat, qada semua sekali. Nah, maka banyak perkara yang kita nak simpul. Nanti ni ngaji Tuhan ada, mesti itu simpul. Tak ada Tuhan, tentu tidak simpul. Tu simpul. Nah, bab tu kenal Allah, kenal hukum sifat Allah. Bukan kenal zat Allah. Puak Wahabi kenal zat Allah. Nak kenal Tuhan, kenal zat Tuhan. Oh, duk langi. Oh, beres, selamatlah. Duk selalu di atas arasy. Oh, beres. Selesai lah. Tuhan duduk atas arasy. Beres. Nah, duduk dalam diri kita. Oh, selesai dah. Tuhan ada dalam diri kita. Menyatu, manunggal. Ni. Manunggal yang kaula Gusti. Itu kalau dalam ilmu tasawuf, zauqi, bukan ilmu, bukan i'tiqadi. Nah, ni jadi i'tiqad. Tuhan ada menyatu dengan kita. Nah, Tuhan ada di mana-mana. Itu kenal zat. Kita tidak. Nah, ni kenal sifat. Apa sifat? Hukum sifat. Seolah-olah orang bentangkan pada kita dua sifat yang berlawanan. Ada dan tidak ada. Pada Allah, apa kamu nak hukum? Nah, lalu kita hukum tak ada Allah mesti. Ada Allah tentu tidak. Oh, terbaliklah. Orang panggil apa? Tak kenal Allah. Betul tak? Tak kenal Allah. Orang lentang atas kita dua sifat berlawanan tadi, ada dan tak ada. Apa awak nak hukum sifat ada dan tak ada pada Allah? Ada Allah mesti. Sipu tu mesti. Sipu kemah tak cabut dah. Tak ada Allah tentu tidak. Nah, dan dalil apa? An dalil dengan dalil. Nah, supaya keluar kita daripada muqallid, iman yang orang panggil pak turu. Nah, itu akidah. Dan kaitannya dengan amalan kita. Nah, tu orang panggil iman ammah, tauhid ammah. Bila ada tauhid ammah, tak cukup dengan situ, dia kena tauhid khassah. Nah, bila kita pegang Tuhan ada, mana Tuhan ada? Wajibal wujud. Nah, tak terima tak ada. Wajib ada ni tak terima tak ada. Tak terima adamul lahiq, adamus sabiq, adamul hal. Tak terima. Bagaimana kita boleh merompak, mencuri, berzina, minum arak? Kalau sudah dipegang Allah Ta'ala wajibal wujud, Allah Ta'ala mesti ada, tak terima tidak ada. Di masjid saja Allah ada. Di kedai kopi tak ada. Oh, di masjid tak boleh mengumpat, di kedai kopi bersembur tarik gigi ngumpat. Ni apa? Tak ada Tuhan tak ada di kedai kopi ni. Hukum Islam tak ada. Dah. Bila berpegang Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala sedia, Allah Ta'ala kekal, Allah Ta'ala mukhalafah, tak serupa apa-apa. Allah Ta'ala ada cara-cara dia, qiyamu binafsih. Semua sifat-sifat ni kalau kita belajar sungguh-sungguh, sangat memberi kesan pada ibadah kita. Sebab tu alim ulama tasawuf mesti akan mengaitkan dengan sifat 20. Nah, tentang ketuhanan mesti akan kait dengan sifat 20. Kenapa? Kerana Allah nama bagi zat, kenyataan bagi sifat, dalil bagi af'al, hakikat bagi asma. Bagaimana boleh lari daripada tauhid khassah untuk mendapat tauhid, tauhid ammah untuk mendapat tauhid khassah? Tak boleh lari. Mesti syarat kena kenal dulu. Nah, bila kenal baru boleh cari, baru jumpa. Maka tauhid akidah yang ammah, yang wajib fardu ain itu sangat berkaitan dengan amal kita seharian, baik bergerak atau diam. Betul tak? Orang yang tauhid khassah dia tak kuat, dia aksiden, keluarga yang mati, meratak,
Menangis, apalah celakalah hidup aku. Nah, orang kecuih tak percaya qada ko. Nah, ni semua Allah Taala tentu dah. Orang mai sabar dia. Apa dia kata? Lah memanglah Allah Taala tentu. Sedaklah tak kena kamu. Kalau kena kamu lah ke mana? Dia masih lagi ada tauhid tu. Nah, memanglah yang kata yang ngaku Tuhan tentu tauhid akidah yang panggil. Tauhid ammah. Tapi tauhid nur khasah cahaya tak ada. Dia tak setakat ammah, setakat akidah saja. Tapi tidak diusahakan dengan amal. Nak sabar, redha, taslim, tak ada. Sebab tu tauhid usuluddin hujung akhir tasawuf. Tak lagi dah. Tasawuf. Setakat mula-mula. Sifat 20 ni mula-mula untuk kejap. Tapi mula-mula pun ramai mana tak erti, nak bilang pun tak erti. Wujud kidai bakar pun tak ada nak bilang. Usahakan nak mengerti makna tiap-tiap nak bahasan tu. Habis. Maka itulah akidah. Ngaji satu simpul satu. Beriman pada Allah. Beriman dengan mesti ada Allah, tak ada Allah tentu tidak. Simpul. Dalilnya sekian. Simpul. Aqaid. Panggil aqaid. Simpulan-simpulan. Aqaidil iman. Simpulan-simpulan bagi kepercayaan. Itu orang panggil akidah. Nama tak usah pelik. Siapa tak apa. Sifat 20 ke usuluddin ke akidah ke ilmu kalam ke tak apa. Nak bubuh nama roti goreng tak apa lagi. Nah, jangan duk gila pada nama ni. Nah, kita ke popok kita yang Melayu gila pada nama. Pakai baju t-shirt sikit nampak macam apa ngah straight gini. Oh, salik ni salik. Bodoh sungguh. Dah buat huruf T tu bodoh. Buat huruf T tu. Nah, sikit-sikit salik. Takut benar kau simbol. Ada apa pada tulisan? Ni. Ada apa pada nama? Allah, pok kita ni enggak tak habis-habis dengan nama dah. Habis-habis dengan nama. Sebut ahli sunnah wal jamaah. Nah, hakikat kosong dalam. Isi kosong. Kita cari isinya. Nak isi dia. Nama apa tak apa? Ngaji apa ini? Ilmu roti goreng ngaji. Ilmu roti goreng apa? Bahasanya sifat mukhalafah. Nah, Tuhan tak serupa dengan segala benda baharu. Apa tidak mukhalafatuhu lil makhluk, mukhalafatuhu lil hawadis. Bahas so terperinci. Ilmu apa? Ilmu roti goreng. Relax. Ni. Tak pelik. Tak apa. Jangan duk heran pada nama. Ni. Nama apa? Kitabut Tauhid. Karangan siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama kitab Tauhid. Nah, karangan Syekh Abdul Wahab. Nah, pengasas Wahabi. Nah, apa? Tuhan duduk atas arah bereh. Habis tak jadi tauhid, syirik tu. Bila duduk atas arah, berapa qadim? Za Allah qadim dan arash qadim. Ta'addudul qudama'i mustahilun. Berbila Tuhan yang qadim ni mustahil. Nah, dia kata Tuhan qadim, arah ada dia. Kalau gitu Tuhan menjadikan arash. Ya, sebelum arah ada Tuhan duduk mana? Mampulah duduk main gitu. Tuhan terbang gitulah. Sport-sportman ketika tu tak tahu mana lagi. Ya rekod lagi. Kata ni. Allah bodoh sungguh pun ni. Nah, payah. Nah, kita senang. Tuhan tak tepat. Tuhan tak ada dalam alam, di luar alam tidak, di dalam alam tidak, di bawah rukuk masa pun tidak. Tuhan tak ada sudut masa dia. Nah, tidak kata yanzilu rabbuna kullalatin. Tuhan turun pada sepertiga malam. Tak tidur malam ni, nak doa sikit Tuhan ni. Sepertiga malam waninya turun, itu Tuhan. Nah, dah kalau Tuhan turun malam sini, turun ni gerak ni. Ada gerak, ada diam. Betul tak? Turun di Malaysia. Bumi ni tidak malam semua sekali. Malam Malaysia, Mekah siang hari. Nah, sedap buat Mekah. Tuhan tak ada ni, gitu turun Malaysia. Mai, togak-agak kali buat kita. Bergelek buat dia. Nah, gitu, jangan duk fikir agama dengan logik akal. Nah, dinuna bunyanu 'ala nuqul la munasabati 'ala al-uqul. Agama kita dibina di atas nakal. Quran, hadis, ijma' ulama, qiyasus sahih, istishabul asli, banyak perkara tu. Nak tapis-tapis tu. Bukan Quran hadis saja. Ni. Gitu. Bukan Quran saja tu Kasim Ahmad. Apa itu alamat as-salaf dan apa akidah mereka? Salah ni tak ada dah lah ni boh. Kita ni khalah dah.
Salaf ni 300 tahun kurung. Nah, selepas daripada Nabi. Kata setengah 400 tahun. Kata setengah 500 tahun. Nah, berkhilaf ulama memberi definisi salaf melihat pada hadis Nabi. Khairul quruni qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Katanya ulama, sebaik-baik kurun tu kurun aku. Itu kurun Nabi. Kemudian kurun sahabat. Kemudian kurun tabi'in, kemudian kurun itba'ut tabi'in. 400 tahun. Nah, sekali ingat tahun Nabi. Kata setengahnya tidak. Nah, sebaik-baik kurun tu kurun aku, itu kurun sahabat. Nah, hak ni jadi 500 tahun mengikut kiraan alim ulama kita. Maka kiralah hak selepas daripada 500 tahun ni. Nah, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi masih lagi kurun salaf. Nah, 300 tahun selepas daripada Nabi. Mazahibil arba'ah 200 tahun, 300 tahun selepas daripada Nabi. Nah, Sadatus Sufiyah semua 300 tahun, 200 tahun selepas daripada Nabi. Masih lagi dalam jarak salafun salih. Masih lagi. Dan ilmu mereka bersanad, bertili ganti. Habis dia, anak murid dia, kitabnya siapa kita sekarang, baik Arab baik Melayu sama ya. Sama ya. Sama saja. Tak ada yang lainnya. Nah, maka dengan kita mengikut kitab-kitab alim ulama kita lah, kita salaf. Kita salaf. Nah, kita salafun salih. Sebab tu salah salafi. Salafi Wahabi bukan salaf. Wahabi khalaf. Ibnu Taimiyah yang di tempat rujuk dia bukan semuanya diambil daripada Ibnu Taimiyah. Maulid Ibnu Taimiyah kata banyak pahala dapat. Nah, siapa dia memperayakan Maulid, nah, kerana apa? Apa lahu ajrun azim li khairi qasdihi. Nak kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dia, dapat pahala yang besar. Kenapa? Kerana baiknya niat. Tak kata bid'ah dalalah. Wahabi bid'ah. Bid'ah. Maka Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Al-Hafiz Ibnu Taimiyah rahimahullah bukan ulama Wahabi. Kata ni, bukan ulama Wahabi. Siapa ulama Wahabi? Tak ada. Muhammad Abdul Wahhab seorang, Albani Bani seorang, Abdul Aziz bin Baz. Kata ni. Sikit ya, Utsaimin. Nah, 2 3 4 orang ni je. Tak ada pun. Tak ada sanad. Dan mereka ni bukan zaman salaf. Nah, baru ya. Ada nampak gambar mereka. Buta mata gapo nampak lah kau ni. Habis. Apa kesalahan dan penyelewengan Wahabi dari segi akidah? Pertama tadi tajsim. Nah, tajsim, menjisimkan Allah. Wahai ada tangan, ada muka, yang kita telah dengar dah. Yang keduanya takfir. Nah, mengkafirkan ummah. Nah, mensyirikkan ummah. Nah, baca Quran, baca hadis syirik. Nah, orang cium kubur syirik. Orang kata ya Muhammad, ya Ali, ya Abu Bakrin, ya Umar syirik. Ya Allah sahaja. Nah, tawassul syirik. Mereka menyamakan tawassul dan tawassut. Mereka bengong pada istilah. Mereka pening pada istilah mustalahat. Ini Wahabi. Dan mereka suka mentabda'. Nah, tajsim, takfir, tabda'. 3 perkara ni. Inilah orang panggil penyelewengan mereka. Nah, Syiah sama juga. Kata ni. Syiah bukan kerana cinta pada Ahlul Bait mereka sesat. Nah, kalau sebut Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain alaihimus salatu wassalam, Imam Bukhari dan Imam Muslim sebut begitu dalam hadis kedua-duanya. Tulis begitu. Itu amalan kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, ana min Husain wa Husain minni. Qasidah itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Syiah. Bodoh sungguh dah. Tak reti juga kita. Ada satu video di Mesir. Habib Ali Al-Jufri. Nah, nampak guru-guru kita di Azhar, ada satu orang yang munsyid, yang menyanyi nasyid, melantunkan qasidah. Ana min Husain wa Husain minni. Nah, madad. Oh, terus syirik. Ini Syiah, tasyayyu'. Syiah bukan kerana mencintai Sayyidina Husain,
12 imam itu bukan Syiah. Nah, kesesatan Syiah kerana banyaklah mengkafirkan sahabat sallallahu alaihi wasallam. Ni menyanyi ya Taibah pun sesak. Ya Taibah, ya Taibah. Syiah ni Syiah. Apa? Ya Ali, ya ibn Abi Talib, minkumul masdarul mawahib. Oh, sesak Syiah. Sebelum tu atag apa? Nah, ya Abu Bakrin, ya Umar. Nah, wa kadza sayyidi Utsmana, sayyidi Utsmana, sayyidi Utsmana. Tak ke Syiah sebut nama Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Supaya dalam video yang Datuk Najib tadi tunjuk. Oh, Syiah dulu. Apa pening gitu? Syiah ni bunyi nama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, terus dilaknatnya. Lalu tepi kubur Raudhah Rasul, tepi makam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tu ludah, isyarat ludah. Itu sesaknya Syiah. Nah, itu sesaknya Syiah. Bukan minum tukar Ali tu Syiah, tidak. Minum, tak ada masalah. Nah, Syiah sesak di situ. Lagi banyaklah menuhankan Sayyidina Ali. Nah, memaksumkan para khalifah, imam-imam mereka, mengakidahkan benda yang bukan akidah. Mana politik diakidahkan. Nah, kita ahli sunnah, politik itu bukan bercerai daripada Islam, bukan politik suku agama suku, tapi masuk dalam syariah. Nah, maka sebab tu kita tidak mentakfir, mentahmuh akidah saudara kita. Nah, seumpama minum air tu Kak Ali dan Milo saja. Awak suka Milo, minum lah. Saya tu suka Radik. Jangan balah. Hei, tu Kak Ali bagus, Radik bagus, Radik. Kopi jatah, hinja meja dembal lah. Bodoh panggil. Ni. Begitu. Syiah dah rukun imam mereka wilayah imamah, mengakidahkan benda yang bukan akidah. Baik. Banyak perkara. Gitulah Wahabi pun sama lah. Mau tanya pula apakah akidah ahli sunnah wal jamaah? Tajuk kita dah ni. Nah, hak penerang tadi je lah dah. Akidah ahli sunnah wal jamaah ni akidah Quran, akidah hadis yang ditafsir oleh alim ulama kita Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, yang qaul yang sahih, qaul yang kuat. Nah, rajih, qaul yang rajih kita kata. Sifat 13 itu Asy'ariyah. Nah, sifat 20 qaul marjuh, lemah tapi masyhur. Kenapa 13 jadi rajih, 20 jadi lemah, marjuh? Kerana semakin sedikit semakin kuatlah qaul itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul tak? Allah Ta'ala tak berat benda yang kita tak mampu nak pikul. 13 mampu pikul? Mampu. 20 mampu? Mampu. Tapi 13 dengan 20 mana banyak? Banyak 20 pada 13. Kalau orang universiti kata 20 sedikit pada 13, kena pecah dia daripada universiti. Bermakna otak dia gila, bodoh sikit, tak erti bilang lagi. Nah, 20 sikit pada 13, ni bodoh panggil. Sebab itulah asma wa sifat. Nah, segala nama, segala sifat. Banyak ke tak? Banyak, jamak. Sebab tu tauhid uluhiyah rububiyah asma wa sifat fardu kifayah, yang ditafsir oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah, bukan hak diseleweng oleh Wahabi, bukan. Nah, tauhid 3 yang ahli sunnah wal jamaah itu fardu kifayah. Karena asma wa sifat, segala nama, segala sifat. Ada nama yang khas pada nama, am pada makna, am pada makna apa? Khas pada makna, am pada nama. Duk belik situ ya. Mana lebih mubalarah, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Duk bahah mari. Wih, lama bah. Ni. Lama nak boleh habis tu. Untuk penerangan tentang ni, baca kitab Sughra, Muqaddimah Sughra bagi Al-Imam. Nah, Al-Imam As-Sanusi, Al-Imam Muhammad Yusuf As-Sanusi, pengarang kitab Matan Ummul Barahin. Buka Muqaddimah Sughra dia. Dia ada terang belakang tu. Nah. Baik, kalau gitu sifat 20 lah yang kita perjalani. Kenapa? Sedikit dan senang sekiranya kita menyenangkan dia. Kalau kita memayah mengangkerkan dia, payah. Nah, payah apa sifat 20. Serabut malah ngaji Kita memayahkan dia supaya ngaji ekmek. Nah, tak macam ekmek
payah serabut aku soyok buku malah awal lah dia. Ha. Macam yang mengaji fizik kimia, susah. Baik mengaji sains biasa tapi kalau kita memudahkan dia, kita minat, kita belajar, senang sama. Baik. Soalan seterusnya, benarkah kita tidak perlu taklid kepada mana-mana mazhab, dan adakah taklid kepada salah satu mazhab bererti kita telah menolak mazhab yang lain? Ya, kita tidak perlu bertaklid kepada mana-mana mazhab sekiranya kita mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Nak kita membuat mazhab sendiri. Nak nama kita Azmi, mazhab kita mazhab Azmiyah. Marilah bermazhab dengan mazhab saya. Kerana saya sangat alim, banyak ilmu saya. Kaedah fiqh saya yang menciptanya. Usul fiqh saya juga. Boleh. Silakan. Awak mujtahid mutlak. Tapi kalau awak jom buat tahi, bukan mujtahid, mu je buat tahi, jangan cuba untuk tidak bertaklid. Nanti kamu sesat. Imam Bukhari sahaja yang mengarang kitab Sahih Bukhari, As-Sahihul Kitab ba'da Kitab Allah, Sahihul Bukhari Muslim, bermazhab Hanafi dan Syafi'i, bertaklid dengan dua mazhab. Padahal dia imam, tulis kitab hadis Sahih Bukhari, tapi tetap bertaklid. Sebab tu mujtahid ada mujtahid tarjih, ada mujtahid mazhab, ada mujtahid fatwa, ada peringkat-peringkat mujtahid. Kita boleh jadi mujtahid? Boleh, dalam ilmu usuluddin tak ada. Mana? Fikir pada dalil. Dibenarkan taklid sementara ketika belajar. Dalilnya alam ni. Balik fikir sendiri. Duduk isap rokok, contoh hari isap rokok dah tu ni. Rokok ni tak habis ni. Kalau tak ada orang cucuh ni, mesti ada menyucuhkan dia. Itu ni. Baru habis. Kalau tak cucuh letak mulut gitu tak pasal. Habis. Tak habis senyap situ, batas situ. Alam ni tak jadi dengan sendiri, mesti ada yang menjadikan dia. Orang Badui dulu orang tanya, mu tahu mana Tuhan ada? Dalilnya mana? Tahi uta ya. Tokeh ada tahi uta tak ada. Tokeh ada ada asar tak ada muasir, ada kesan tak ada yang memberi kesan. Senang fikir tu mujtahid tu boleh. Mujtahid tu senang tu ni. Bahkan kena mu ijtihad tu. Adapun dalam bab amal ibadat kena taklid. Rukun iman ada apa rukun iman? Siapa dia jawab dia bid'ah. Kerana Nabi tak pernah bagi tahu rukun iman 6 perkara. Rukun Islam 5 perkara. Tak ada hadis rukun iman 5 perkara, 6 perkara rukun Islam. Siapa dia kata rukun Islam 5 perkara? Ulama. Ulama tak? Tak boleh lari dengan ulama. Tak usah duduk koyalah kitanya. Kalau berberok banyak dengan makan tu kan. Tak usah duduk koya jadi ulama. Jawapannya begitulah. Kita tak perlu bertaklid pada mana-mana mazhab. Ya, kalau kita mujtahid. Tapi kalau kita ni orang yang tidak sampai tahap mujtahid, mesti kita kena bertaklid. Hatta walau kita mujtahid tarjih, mujtahid mazhab, mujtahid fatwa sekalipun, tetap kena bertaklid. Sebagaimana Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Ramli, mereka ni mujtahid. Tapi kerana tak sampai pada mujtahid mutlak, maka mereka tetap bertaklid dengan Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan adakah taklid kepada salah satu mazhab bererti kita menolak mazhab lain? Tidak. Kerana kita telah bersependapat untuk berkhilaf pendapat. Beres. Di Masjid Azharus Syarif 4 mazhab. 4 mazhab. Tak pernah pun orang mazhab Syafi'i, ulama Syekh Azhar mazhab Syafi'i, dia kata ke orang mazhab Malik, tengok tu, hak gerak gitu tu bid'ah, sesat masuk akal tu. Tengok. Tak pernah. Hak bergerak gini pula, tengok pokok Syafi'i, illallah baru gerak. Tu sesat tu, masuk akal tu. Jangan tu. Tak ada. Mereka tidak berkhilaf. Maka masing-masing berpegangan hujjah mazhab masing-masing. Ni. Di sisi hadis ni, di sisi Imam Syafi'i lemah. Hadis ni di sisi Imam Hanafi kuat. Maka pendapatnya lain-lain, ijtihadnya lain-lain. Kembali pada kita lah. Kita belajar Syafi'i, kita turut Syafi'i. Kita belajar pak-pak, kita boleh hamal pak-pak. Tapi jangan talfiq.
Ya, jangan talfiq. Tahu talfiq? Talfiq yang tidak dibenarkan. Contoh, ambil air semaya mazhab Syafi'i. Batas air semaya mazhab Hambali. Nah, tak batas semua. Kata ni. Ambil air semaya mazhab Syafi'i. Nah, طيبة يا طيبة